insyaallah kutipan pada malam ini untuk Masjid Syekh Daud di Patania, Syekh Daud di Patania insyaallah. Di sama-sama kita menyembah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada pengerusi majlis dan kepada ahli jawatankuasa surau, muslimin dan muslimah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, selepas daripada solat maghrib, kita dapat sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kemudian tadi berkaitan dengan kata kuliah ni jawab soalan ni, menjawab persoalan. Tidak menjawab persoalan mana juga saya ni. Sebab nampaknya persoalan bab pekoh. Jadi saya datang hak kuliah yang terakhir dahulu, membicarakan berkaitan dengan akidah suratul Fatihah. Sampai terakhir dahulu saya ni bicarakan berkaitan dengan suratul Fatihah, yang mana huraian suratul Fatihah tersebut saya ambil daripada tafsir Pimpinan Rahman. Kemudian saya ada bawa suratul Ikhlas pun sama juga tafsir Pimpinan Rahman. Ini biasa saya bawa sebagai kuliah jemputan. Pembicaraan suratul Fatihah, kemudian pembicaraan suratul Ikhlas. Suratul Fatihah pembukaan yang dipanggil suratul asas. Sebab suratul Fatihah dia ada 10 nama. Masyhur kitanya suratul Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab. Di antara nama suratul Fatihah ada suratul asas, asas agama. Kemudian biasa saya akan bawa pembicaraan suratul Ikhlas. Sebagaimana suratul Fatihah, begitu juga suratul Ikhlas, surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surah pembicaraan berkaitan dengan pegangan. Cuma pada masa sekarang biasanya diadakan tazkirah berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj. Ada Isra' dan Mi'raj. Didatangkan cerita berkaitan dengan pengajaran ibrah yang kita dapat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku setahun lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dia khilaf ulama lah, dia berkaitan dengan tarikh satu-satu perkara tu memanglah tidak akan sepakat ulama. Tarikh bilakah berlakunya Isra' dan Mi'raj, samalah bilakah berlakunya penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di antara pandangan ulama tarikhnya, ketika berlakunya Isra dan Mi'raj, umur Nabi 51 tahun 8 bulan 13 hari. 51 tahun 8 bulan 13 hari, mana setahun lebih sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian Nabi menyampaikan agama selama 23 tahun. Jadi kalau 23 tahun tadi kita bahagi dua. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj sudah masuk di bahagian yang kedua. Pusingan yang kedua lah, kita kata bahagian yang kedua. Jadi bahagian yang pertama, sebelum berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi menyampaikan agama, penekanan adalah berkaitan dengan pegangan. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Sebab itulah bagi sahabat-sahabat yang benar-benar beriman, peristiwa Isra dan Mi'raj hanyalah perkara yang kecil sahaja. Sebab sebelum daripada Nabi cerita peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi cerita perkara-perkara gaib yang kau nak kira juga tak tercapai akalnya. Bukan hanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab tu sahabat boleh terima. Walaupun ada di kalangan yang jadi terpaling tu ada, dan juga menjadi peluang, kita maklumlah, kepada Abu Jahal dan puak-puak kafir, memang satu peluang yang besar lah bagi merekanya untuk mengatakan Nabi ni pembohong. Tapi macam mana orang yang beriman terima? Sebab sebelum daripada tu Nabi cerita perkara-perkara yang gaib. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj itu perkara yang kecil bagi mereka yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Kemudian perkara yang besar yang Nabi SAW terima pada masa Isra dan Mi'raj adalah, kita maklumlah, kefarduan sembahyang. Kefarduan sembahyang. Tapi sebelum bicara kefarduan sembahyang, bicara akidah pegangan terlebih dahulu. Ini susunan agama disampaikan kepada ummah oleh Nabi SAW. Kalau kita fokus kepada sembahyang, kita tidak fokus pada akidah, itu perjalanan yang bid'ah, perjalanan yang tidak sebagaimana yang dibawa oleh Nabi SAW. Walaupun sembahyang satu-satunya rukun Islam yang difardukan di Mekah, puasa tahun yang kedua selepas Nabi hijrah ke Madinah, disyariatkan puasa serta zakat. Tahun yang kelima hijrah, setengah pandangan mengatakan tahun yang ke-6 hijrah barulah difardukan haji. Walaupun sembahyang difardukan di Mekah, tetapi setahun lebih sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, maknanya termasuk sembahyang sudah di bahagian yang kedua Nabi menyampaikan agama. Di bahagian pertama, akidah pegangan. Sebagaimana saya sebut berkaitan dengan suratul Fatihah. Untuk Fatihah yang kita baca dalam sembahyang menepati syarat fiqh. Menepati syarat fiqh. Walaupun dari segi hukum Qurannya masih lagi banyak yang perlu diperbetulkan, tetapi kita dalam bab sembahyang, dalam bab Fatihah berkaitan dengan syarat untuk sah rukun Fatihah dalam sembahyang, itu kena balik kepada fiqh lah. Bukan pergi pada guru Quran, guru tajwid, bukan. Guru Quran, guru tajwid, mereka ada tugas mereka untuk memperbetulkan bacaan sebaik-baiknya. Tapi hak berkaitan dengan syarat untuk sah rukun Fatihah dalam sembahyang, itu balik kepada hukum fiqh. Jadi selain daripada kita nak memastikan Fatihah kita tu menepati syarat dalam berkaitan dengan syarat bagi rukun Fatihah tu. Kita kan mengaji rukun 13 kan. Dia ngaji rukun 13 ni budak umur 5-6 tahun ngapa rukun 13. Kita ni nak kena mengaji syarat bagi tiap-tiap rukun. Syarat bagi rukun niat. Dia ada bicara panjang tu. Kalau sembahyang fardu,
Kalau sembahyang fardu yang syarat sahnya berjemaah macam Jumaat. Kemudian sembahyang sunat berwaktu bersebab, sembahyang sunat mutlak dipanjang bicara berkaitan dengan hak syarat bagi rukun niat. Syarat bagi rukun Fatihah. Syarat bagi rukun takbir, banyak syarat dia. Apakah syarat bagi rukun Fatihah? Atau dalam bab fiqh. Jadi selain daripada kita nak memastikan bahawa kita melengkapkan syarat bagi rukun Fatihah dalam sembahyang, kita mestilah memastikan bahawa kita berakidah dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah ni dia panggil Ummul Kitab, Ummul Quran. Yang mana dalam suratul Fatihah dia ada 7, dia panggil apa? 7 induk ke apa? Yang mana di dalam satu Al-Quran tak lari daripada 7 ni. 7 dasar. Kalau kita 7 dasar ke? Makna satu Al-Quran tak lari daripada 7 dasar yang ada dalam suratul Fatihah. Ummul Quran, Ummul Kitab. Jadi, kita kena pastikan bahawa kita benar-benar berakidah dengan suratul Fatihah. Kemudian, kita pastikan bahawa Fatihah kita tu menepati syarat bagi rukun sembahyang. Itu hak suratul Fatihah yang saya ni bicara kuliah yang terakhir jemputan di surah Hikmah. Surah Hikmah. Bukan Nur Hikmah tau. Surah Hikmah. Surah Hikmah. Jadi saya insya-Allah untuk kali ni waktu soalan tu saya ambil lah sebahagian. Kemudianlah ni kita bicara hak dia berkaitan dengan hukum fiqh, berkaitan dengan tabir orang perempuan, berkaitan dengan tabir orang perempuan, berkaitan dengan was-was dalam bilangan rakaat, berkaitan dengan sapu kepala selepas daripada memberi salam. Sapu kepala. Sapu kepala selepas daripada memberi salam. Itu insya-Allah saya akan ambil lah sedikit berkaitan dengan soalan ni. Jadi saya pergi dahulu berkaitan dengan suratul Ikhlas. Kelebihan dia kita maklumlah. Baca suratul Ikhlas satu kali seumpama baca 1/3 Al-Quran. Baca 3 kali seumpama baca 1 Al-Quran. Tetapi tidak ada, sebagai disebut oleh Nabi SAW, tidak ada satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam kitab-kitab yang turun pada rasul-rasul yang menyamai kelebihan suratul Fatihah. Kita biasanya kelebihan suratul Ikhlas, surah Kuliah, surah Yasin, ada kelebihan. Semua ada kelebihan. Tapi tidak ada pun satu surah yang mana kelebihannya menyamai kelebihan suratul Fatihah. Satu-satu surah yang wajib dibaca pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Kelebihan suratul Fatihah. Kelebihan suratul Ikhlas ni memang kita masyhur lah. Kelebihan suratul Ikhlas. Cuma saya baca sedikitlah hak mukaddimah dia. Hak mukaddimah suratul Ikhlas dalam tafsir Pimpinan Rahman. Surah ini diturunkan di Mekah, Makkiyah dia panggil. Mengandungi 4 ayat. Dia kata mengandungi 4 ayat. Dia kalau sebut kata mengandungi 4 ayat ini bukan atas jalanan mazhab Syafi'i kita lah. Kalau atas jalanan mazhab Syafi'i kitanya 5 ayat lah. Sebab ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam tafsir Pimpinan Rahman dan begitu juga dalam Al-Quran yang kita baca, dia ada di hujung ayat, dia ada bulat tu. Kan bulat bubuh nombor ayat. Bulat bubuh nombor ayat. Hak bulat manakah dia letak nombor 1? Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak. Dalam Quran dia bulat saja kosong. Qul huwallahu ahad. Boleh nombor 1. Jadi walam yakul lahu kufuwan ahad nombor 4. Di dalam Quran yang kita baca tu Bismillahirrahmanirrahim nombor 1, Alhamdulillahirabbil alamin nombor 2, suratul Fatihah saja.
ke tak sama? Quran hok baca? Macam mana Quran hok baca? Ke tak tengok bulat tu? Dah sungguh ni. Takut ada Quran lain ke? Tak tengok bulat tu, tak tengok hok Quran je lah. Dia suratul Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bulat ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulat ayat yang kedua. Adapun surah-surah yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, ada bulat tapi tak ada nombor. Qul huwallahu ahad, barulah ayat yang pertama. Kalau kira seumpama tu menepati mazhab Hambali. Sebab mazhab Hambali Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama bagi surah hanyalah suratul Fatihah. Adapun Bismillahirrahmanirrahim baki 112 surah itu bukan ayat yang pertama. Adapun mazhab Syafi'i kita Bismillahirrahmanirrahim di awal 113 surah adalah ayat yang pertama bagi tiap-tiap surah. Dia ada 113 kan, 114. Dia satu suratul Taubah, surah Bara'ah dia tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 114 tinggal 113. Jadi dalam mazhab Syafi'i kitanya Bismillahirrahmanirrahim di tiap-tiap awal surah daripada 113 surah adalah ayat yang pertama bagi tiap-tiap surah. Adapun mazhab Hambali Bismillahirrahmanirrahim hanya menjadi ayat yang pertama pada satu surah sahaja, iaitu suratul Fatihah. Adapun mazhab Maliki Hanafi Bismillahirrahmanirrahim pada awal 113 surah kesemuanya bukan ayat yang pertama daripada tiap-tiap surah dan bukan ayat Al-Quran. Itu dalam mazhab Hanafi Maliki. Jadi sini ni dia sebut 4 ayat. Kalau ke mazhab Syafi'inya 5 ayat. Dinamakan suratul Ikhlas, yakni tauhid yang sebersih-bersihnya. Kerana di dalam keseluruhan surah ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegaskan kepada umum bahawa Allah Taala Maha Esa dan tidak ada bandingan. Allah Ta'ala Maha Esa dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah Ta'ala Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Dan tidak ada bandingan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Hak ni hak disebut sebagai penekanan dalam suratul Ikhlas. Yang pertama, keesaan. Yang kedua, tidak ada yang seumpama Allah sesuatu daripada makhluk. Jadi dengan masa kita sekarang, inilah dua perkara yang sangat perlu dititik beratkan. Yang pertama, keesaan. Yang kedua, pembicaraan berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah. Ayat-ayat yang mana zahir ayat kesamaran nak menyamai Allah dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana jalanan ahli sunnah wal jamaah hak berkaitan dengan ayat-ayat yang mutasyabihah, sama ada jalanan ulama salaf ataupun jalanan ulama khalaf. Pegangan yang sebenar-benar, pegangan yang sesuci-sucinya pada masa sekarang. Kena ada penekanan, yang pertama keesaan, yang kedua tidak ada bandingan, bagi Allah tidak ada yang serupa dengan Allah, bagi yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penekanan berkaitan dengan keesaan, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Penekanan yang paling besar adalah keesaan pada perbuatan. Keesaan pada zat, Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Orang Islam percaya Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Keesaan pada sifat, memanglah kita orang Islam percaya bahawa sifat Allah satu bagi tiap-tiap satu sifat. Sifat kudrah Allah satu. Sifat iradah Allah satu. Sifat ilmu Allah satu. Perbuatan Allah tidak ada penghujung. Ketentuan Allah tidak ada penghujung.
Pengetahuan Allah tidak ada penghujung. Tapi sifat kudrah satu. Sifat iradah satu. Sifat ilmu satu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersifat kudrah yang esa tadi ni. Sifat kudrah yang esa. Satu sifat kudrah Allah. Tetapi perbuatan Allah tidak ada penghujung. Sampai ke akhirah. Yang kekal selama-lama tu. Yang berlaku di hari akhirah. Kesemuanya perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah yang esa tadi tu. Kudrah yang satu tadi tu. Perbuatan Allah tidak ada penghujung. Apa dia perbuatan Allah? Kalau kita pergi pada rukun iman yang keenam, qadar tu lah. Qadar itu perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak silap, saya datang dahulu, perbuatan Allah bukan qadar. Saya sebut perbuatan Allah sebagai qada. Sebab tadi saya ada buka hak. Lah video FB hak. Surah Hikmah ni lah tengok. Cari, jumpalah. Nak tahu jugalah. Dahulu mari bicara apa. Masa ambil panjang mana. Gitulah. Tengok kau, masa kena ambil kira kau. Bukan dulu ada sini. Setengah apa? Berapa minit tu leh? Ada dah. Tak ada dah. Kan ada itu tulis sini kan, berhenti tu. Tak ada. Ingat kod ni dah tengok lain dah ni. Jadi masa lama mana? Tengok belakang tu. Jadi saya tak silap lah. Saya bukan tengok, saya cuma ambil tengok lakah gitu lah. Kalau tak silap saya sebut di sini perbuatan Allah adalah qada. Kita balik pada rukun iman. Qada, qadar ataupun qadar dan qada. Tapi saya dahulu bawa qadar dan qada. Dia ada dua jalanan tu, di antara dua tu dari segi pegangan sama je. Dari segi pegangan sama. Cuma satunya ketentuan azali, satunya perbuatan Allah. Kita akan menyebut ketentuan azali lah dahulu, baru kita sebut perbuatan Allah. Jadi kalau jalanan Imam Maturidi, ketentuan tu qadar, perbuatan tu qada. Jalanan Imam Asy'ari, ketentuan tu qada, perbuatan tu qadar. Dari segi lurah, qadar dan qada tu, dari segi pegangan sama. Pegangan samalah. Rukun iman yang keenam, satunya ketentuan azali, satunya perbuatan Allah. Ketentuan azali saya sebut dahulu qadar. Perbuatan Allah yang kudrah ni qada. Itu jalanan Imam Maturidi. Kalau jalanan Imam Asy'ari, ketentuan Allah azali iradah tu pergi kepada qada. Kemudian perbuatan Allah pergi pada kudrah yang saya sebut tadinya adalah qadar. Gitu yalah. Boleh berlaku tu. Dan kita kalau tengok dalam kitab-kitab, kita akan jumpa dua tu. Terkadang qada dan qadar, terkadang qadar dan qada. Kita jangan keliru tu. Pada ni. Kalau kitab tu dia sebut qada dan qadar, jalanan Imam Asy'ari. Kalau kitab tu sebut qadar dan qada, jalanan Imam Maturidi. Kalau kita situ tak faham, akan timbul keliru sendiri. Sebab pernah dia mengajar, memang saya pun timbul muskil, dia kata. Terkadang kitab buku qadar dan qada, terkadang kitab bukunya qada dan qadar. Saya pun pening juga, dia kata. Keliru juga, tapi mujurlah hak dalam kelas tu pelajar tak tanya, dia kata. Pelajar tak tanya. Sebenarnya qada qadar ke qadar dan qada? Sebenar belaka warna balik dua tu. Satunya qada qadar, satunya qadar dan qada. Sebenar belaka atas dua pandangan. Keduanya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang berbeza hanya panggilan, bukan pegangan. Pegangan sama, panggilan yang berbeza. Jadi kalau pergi pada perbuatan Allah, tak apalah, pergi pada hak jalanan Imam Maturidi. Jadi perbuatan Allah qada. Perbuatan Allah ni tidak ada penghujung. Sebab yang berlaku di hari akhirah, kesemuanya perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kudrah tu esa, satu je. Tapi perbuatan Allah tidak ada penghujung. Yang berlaku di dunia, keesaan pada perbuatan. Yang berlaku di akhirah, keesaan pada perbuatan.
Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada penghujung tak perbuatan Allah? Tidak ada penghujung lah perbuatan Allah. Tapi perbuatan Allah yang tidak ada penghujung ni, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kudrah yang esa satu. Sama juga iradah. Perbuatan Allah yang tidak ada penghujung ni, yang tidak ada penghujung sampai ke hari akhirah, datang dari sebagaimana kehendak Allah. Kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Iradah Allah esa. Tapi kehendak Allah, ketentuan azali, tidak ada penghujung. Tidak ada penghujung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehendak Allah pula selaras dengan ilmu. Mengetahui Allah. Mengetahui Allah pun tidak ada penghujung. Tapi sifat ilmu Allah esa. Itu bagi keesaan pada sifat. Sifat esa satu. Tapi dia panggil ta'alluq sifat. Fungsi sifat kudrah. Menjadikan, tidak ada penghujung. Fungsi sifat ilmu, menentukan, tidak ada penghujung. Ta'alluq fungsi sifat iradah, menentukan, tidak ada penghujung. Fungsi sifat ilmu, mengetahui, tidak ada penghujung. Tapi sifat esa. Itu tetap dah kita pegang. Keesaan pada sifat. Keesaan pada perbuatan. Qada' tadi tu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan segala-gala perkara. Yang baik, yang jahat, yang besar, yang kecil, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirah, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan tu nak kena mati molek. Ini sekarang keesaan pada perbuatan tu. Semua yang berlaku perbuatan, tak duk tanya lah. Walaupun kalau terdahulu tu saya tekan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Ahli sunnah wal jamaah wajib berpegang ada ikhtiar usaha. Tapi diri ikhtiar usaha tu tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu keesaan pada perbuatan. Allah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Keesaan pada perbuatan Allah yang menjadikan sekalian perkara. Apa sekian perkara yang Allah jadikan? Tak payah tanya lah. Sekalian perkara. Terdetik di hati, perbuatan Allah. Berkelip mata memandang, perbuatan Allah. Bergeraknya nadi kita, perbuatan Allah. Bergeraknya barang benda yang di tubuh kita, di saat Allah gerakkan tubuh kita, perbuatan Allah. Bergerak tubuh kita, perbuatan Allah. Bila bergerak tubuh kita, banyak benda yang ada di tubuh kita. Dengan kopiah, serabangnya, dengan bajunya, dengan kainnya, apa semua benda. Kalau perempuan lagi banyak. Dengan jilbabnya, dengan sobangnya, dengan rantainya, dengan gelangnya, dengan cicingnya perempuan. Lagi banyak. Bergeraknya tubuh perbuatan Allah. Bergerak sekalian benda yang di tubuh, Allah yang gerakkan. Bukan hanya Allah gerakkan tubuh, yang lain tu bergerak secara tumpang, secara sekaligus, secara di kitab dia panggil secara taklil, secara ilah, secara sekali arung ke apa? Allah hanya perbuatan Allah, hanya gerakkan tubuh kita sahaja. Bila tubuh kita bergerak, maka yang ada tubuh kita akan bergerak. Kalau tidak bergerak, telanjang bulat kitanya. Jadi semua yang tubuh kita bergerak. Kesemuanya perbuatan Allah. Ada habuk di tubuh kita bergerak, Allah yang gerakkan habuk itu. Ada kuman di tubuh kita bergerak, Allah yang gerakkan. Ada apa saja yang di tubuh kita yang berlaku, kesemuanya perbuatan Allah. Keesaan pada perbuatan, simple saja. Tapi walaupun simple mudah, nak kena mati molek hak keesaan pada perbuatan. Tidak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak adalah tauhid yang sebersih-bersihnya. Tidak ada. Itu syirik menyentuhkan Allah pada perbuatan. Jadi dalam mukaddimah surah Ikhlas ni, pendekasan yang pertama, Allah Maha Esa dan tidak ada bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian intisari kandungan surah ini memberi kesedaran kepada hati kecil manusia tentang i'tiqad tauhid yang sebersih-bersih. Suratul Ikhlas, tauhid satu
yang sebersih-bersihnya. Nama pun tauhid dah. Apa makna tauhid? Mengesakan Allah. Kita mengaji kaedah sifat 20. Wahdaniyah satu daripada sifat 20. Tiba-tiba nama ilmu membicarakan sifat 20, namanya tauhid, ambil di wahdaniyah. Sebab apa? Sebab kalau kita balik kepada mengenal Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar, dibina atas wahdaniyah. Dibina asasnya atas wahdaniyah. Ni tauhid. Walaupun sifat wahdaniyah tu susunan-susunan dalam kaedah sifat 20 duduk di tengahlah nombor 6 susunan tu. Jadi susunan-susunan tu ulama yang susun. Sifat Tuhan kita maklumlah tidak bersusun. Sebab sifat Allah kita maklum qading belaka. Susunan tu hanya dipanggil tartibuz zikri, susun hanya untuk menyebut. Kalau tak susun 1 2 3 nak sebut macam mana? Bukan kata 20. Dua sifat pun kalau tidak susun tak boleh sebut. Ke boleh sebut? Dua sifat je, bukan 20 ni dua. Dua ni kita tidak susun pertama kedua. Boleh sebut tak dua ni serentak? Jadi ulama susun ni kerana untuk menyebut sahaja. Bukan sifat Allah bersusun seumpama tu, bukan. Tetapi ulama susun ni ada hikmah dia. Ada hikmah dia. Ulama susun daripada wujud, qidam, baqa', kemudian diakhiri dengan wahdaniyah, sifat salbiyah. Lepas tu dimulai dengan sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu. Ni. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Saya biasa kalau mengajar kitab Tauhid sifat 20, saya akan fokus sangat, tekan ulang-ulang wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Hak kita nak bicara hak bab keesaan ni, asas mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bicara berkaitan dengan tidak ada bandingan Allah dengan yang lain, penekanannya adalah di mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Jadi asal pada sifat 20 adalah wahdaniyah, keesaan. Kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sembahan yang sebenar. Pastilah Allah sembahan yang sebenar ni bersifat dengan sifat wahdaniyah, keesaan. Di mana atas keesaan? Sebab apa? Sebab syahadah kitanya la ilaha illallah. Tu syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Syahadah kita tu keesaan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Didatangkan nafi, tiada. Kemudian didatangkan isbat, illallah. Menetapkan melainkan Allah. Kenapa syahadah kita dimulai dengan menafikan? Nafi kemudian isbat. Kenapa tidak syahadah aku nak saksi bermula Allah Ta'ala Tuhan, bermula Allah Ta'ala ialah Tuhan. Kenapa nak la ilaha illallah? Nak menafikan tiada Tuhan. Walhaq memang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada, ada tak Tuhan selain Allah? Tidak ada. Kenapa nak nafikan memang hak sudah tidak ada? Sekarang hanya Allah jua Tuhan. Tiba-tiba nak nafikan tiada Tuhan melainkan Allah. Nak nafikan buat apa? Yang memang tidak ada melainkan hanya Allah Tuhan. Tapi didatangkan nafi dan isbat syahadah kita tu, itulah keesaan. Tiada Tuhan melainkan Allah dengan makna Allah jua Tuhan. Keesaan. Daripada syahadah kita pergi kepada iman. Beriman dengan Allah Tuhan yang esa. Asal dia di situ. Bila Allah Tuhan yang esa ni, pastilah Tuhan yang esa ni bersifat dengan istighna dan bersifat dengan iftikar. Sebab kalau Tuhan yang esa yang satu ni tidak bersifat dengan sifat istighna, kalau Tuhan yang esa yang satu ni tidak bersifat dengan sifat iftikar, tidak akan ada makhluk bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari dia mari daripada keesaan, zahirnya mari daripada la ilaha illallah yang dipanggil sebagai kalimatut tauhid. La ilaha illallah kalimatut tauhid.
Yang mana la ilaha illallah ni lah hak paling lebih, hak paling besarnya. Afdalu zikri la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih barang yang aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nabi sebelum aku kata adalah la ilaha illallah. Hak tu hak zikir, hak paling lebih. Hak tu pergi kepada mengenal Allah yang esa, turun kepada istighna, iftikar, turun pada sifat kesempurnaan, pecahlah kepada sifat 20. Tapi dibina asasnya adalah wahdaniyah. Sebab tu ilmu ni dinamakan ilmu tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita faham molek kaedah sifat 20, bermula daripada wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan keesaan pada perbuatan. Kalau ngaji cara halusi laginya, menafikan kam muttasil munfasil pada zat, muttasil munfasil pada sifat, muttasil munfasil pada perbuatan. Ni secara detail lah. Tapi kalau orang tak biasa gak, dia kata kam muttasil, kam munfasil, kokang. Dia kata pening tu orang ngaji. Tu tak biasa mengaji tu. Dia punya kokang dia kata. Dan satunya kam muttasil, satunya kam munfasil. Muttasil tak nak sebut dah. Tapi kalau kau biasa ngaji tajwid, pelik apanya? Mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Dah kerti? Dia bukan ni kan muttasil munfasil lain. Hak mak hukum tajwid tu lain. Tapi mana kalau kita biasa dah, mak wajib muttasil. Faham tak muttasil tu macam mana? Mak jaih munfasil. Kena terjemah lagi munfasil. Dah ayah dah. Dengar kata mak jaih munfasil tu, munfasil faham. Ke mak wajib muttasil, mak jaih munfasil putus kau. Cuma orang kita ni pening. Ni nak beza antara berhubung dan bercerai. Lepas tu nak ingat dia kata ni gurau je orang kali. Nak ingat hak mana hak berhubung, hak mana hak bercerai. Berhubung muttasil, munfasil bercerai. Dah nak ingat hak berhubung muttasil, hak bercerai munfasil. Mak jaih munfasil bercerai sebab mak jaih bercerai dia kata. Kata mak jaih penyanyi tu lah, dia kata bercerai. Jadi mak jaih munfasil, munfasil tu cerai. Sebab mak jaih dia kata. Sebab mak jaih bercerai ke? Ni cerita orang ni. Dan sekarang ni mak wajib muttasil, mak jaih munfasil. Mana hak berhubung, mana hak bercerai. Kalau mak jaih munfasil tu cerai. Sebab mak jaih dia kata. Kata berat tak lalu guna nama orang. Tapi hak kita bicarakan muttasil munfasil tu secara halusi lah. Tapi makna penekanan tu dalam wahdaniyah. Terutama sekali wahdaniyah pada perbuatan. Kesemua perbuatan Allah, kejak keesaan tauhid ni, suratul Ikhlas ni membicarakan tauhid sebersih-bersihnya. Keesaan pada perbuatan disusuli dengan kudrah. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah. Perbuatan Allah mana? Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ni. Ini keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku datang dari perbuatan Allah yang bersifat nukudrah. Hak rukun iman yang keenam kita qada tu. Kemudian Allah Ta'ala perbuat segala perkara, perbuat gitu je. Allah Ta'ala perbuat sebagaimana ketentuan Allah pada azal qadar. Mana? Pergi kepada iradah. Allah menentukan segala-gala. Allah menetapkan segala-gala. Allah memutuskan segala-gala. Selaras dengan ilmu. Pergi pada sifat ilmu. Ini kalau kita balik pada kaedah sifat 20, yang asasnya adalah wahdaniyah. Ini tauhid yang sebersih-bersihnya. Tauhid yang sebersih-bersihnya untuk dijadikan asas bagi ibadahnya. Asas bagi ibadah. Tauhid yang sebersih-bersih ini menjadi asas pada ibadah. Tanpa mentauhidkan Allah, ibadah sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima sama sekali. Sebab ibadah kita dibina atas usuluddin.
Usuluddinnya, asasnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saya bercadang untuk ambil dia punya huraian mukadimah suratul Ikhlas, bukan nak baca terjemahan bagi suratul Ikhlasnya, tidak. Cuma ambil dia punya mukadimah dia je. Suratul Ikhlas, kita sebut ikhlas ni biasanya ikhlas kesucian niat. Itu kemuncak dia. Kita agama yang suci. Agama yang suci kita dimulai dengan suci pegangan. Mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlis, orang yang suci, orang yang bersih daripada kesyirikan. Orang yang suci, bersih dari kesyirikan, sama ada syirik yang jali ataupun syirik yang kecil. Syirik jali ni syirik yang terang. Syirik kecil ni syirik yang jali, syirik yang terang. Lepas tu satu lagi syirik yang kecil. Syirik kecil ni riak. Syirik yang besarnya pecah dua pula. Ada tak? Mukhlisina lahuddin, maknanya mukhlisina lahuddin, orang yang mukhlis bagi agama, orang yang bersih bagi agama, bersih daripada satunya kesyirikan yang besar, satunya kesyirikan yang kecil. Kesyirikan kecil itu riak. Kesyirikan yang besar ni ada yang jali, terang, sembah berhala. Ada yang khafi, tersembunyi, berpegang kainat makhluk ibkah. Itu contoh. Jadi mukhlisina lahuddin, orang yang bersih, bersih suci daripada kesyirikan. Kesyirikan mana ni? Satu, kesyirikan yang besar, kafir. Satu, kesyirikan yang kecil, riak. Pergi pada ilmu tasawuf. Kemudian kesyirikan yang besar dipecah dua pula. Ada kesyirikan yang besar, yang jali, yang terang, sembah berhala. Ada kesyirikan besar, yang khafi, yang tersembunyi, berpegang makhluk ibkah, bukan perbuatan Allah. Orangnya orang Islam. Semayang tak tinggal, puasa tak tinggal, tapi berpegang kainat makhluk ibkah. Maknanya menafikan keesaan Allah pada perbuatan. Ada? Dia dua tu, sikit je. Satu, keesaan pada perbuatan, ke semua perbuatan Allah. Satu laginya, mensyirikkan Allah pada perbuatan dengan bahawa selain daripada Allah pun ada perbuatan juga. Bukan hanya selain Allah memberi berkah. Bukan selain Allah ni ada perbuatan. Diri gerak diam tu perbuatan manusia sendiri contohnya. Ini panggil apa? Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Dengan bahawa manusia ni wibekah juga. Wibekah mana? Pada gerak diam manusia. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Mana makhluk kainat manusia pun wibekah juga. Bukan wibekah pada menghasilkan kerja sahaja. Wibekah pada menggerak diamkan diri kita sendiri. Walaupun kita ahli sunnah wajib berpegang, kita ada perbuatan. Gerak diam tu perbuatan kita. Kita wajib berpegang seumpama tu. Gerak diam usaha tu perbuatan kita. Tapi jangan lupa, keesaan pada perbuatan, makhluk tak bekas sama sekali dengan bahawa perbuatan usaha kita ni bukan kata bekas menghasilkan usaha. Diri perbuatan usaha kita ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan perbuatan kita. Kalau diri usaha ni perbuatan kita, bekah barulah perbuatan Allah. Berarti dalam gerak diam kita ni, kita beri bekah dalam gerak diam usaha. Cuma berhasil di hujung usaha tu, barulah perbuatan Allah. Itu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Bagi hijalah perbuatan manusia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis? Ini cerita pegangan lah. Percakapan tu percakapan asbab. Kita belaka semua sandar pada asbab. Sandar kepada makan, sandar kepada minum, sandar kepada virus kalau sekarang kau.
sandar kepada vaksin. Kalau sekarang, itu hanya sandar asbab. Tak ada salah apa pun. Tak ada salah. Itu sandar pada asbab. Pegangan tetap dah. Sandar pada asbab tak ada salah. Dalam Quran ke, dalam hadis ke, sandar pada asbab. Mimma tumbitul ar. Daripada tumbuhan Tuhan kata yang ditumbuhkan oleh bumi. Adakah bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Tidak. Allah Ta'ala. Tapi Quran kata daripada tumbuhan yang ditumbuhkan oleh bumi. Yumbitu lakum bihi zar'a. Menumbuh dengan sebab hujan akan tanaman, Tuhan kata. Menumbuh dengan sebab hujan akan tanaman. Mana kalaulah bumi itu kering kontang, tidak turun hujan, ada tanaman? Tidak ada tanaman. Maka Tuhan kata, menumbuh dengan sebab hujan akan tanaman. Jadi Quran kata, hujan yang menumbuhkan tanaman. Itu tidak asbab. Tak ada salah. Tidak ada salah. Luqaimatun yuqimna sulbahu, Nabi kata. Beberapa suap yang boleh membetulkan tulang belakang kita untuk melakukan ibadah kepada Allah. Nabi kata, luqaimatun yuqimna sulbahu. Beberapa suap yang membetulkan tulang belakang boleh buat ibadah. Adakah makanan tu boleh membetulkan tulang belakang kita? Tidak. Tu Nabi kata, makanan. Itu cakap asbab. Tak ada salah tu. Dia panggil cakap isnad majazi, dia panggil. Bukan hakiki. Sandar sementara kepada asbab zahir. Hakiki pegangan, balik kepada keesaan pada perbuatan. Ini jangan terlajuk pula. Cakap asbab, mu ni tak ada Tuhan mu ni. Jangan duduk gitu. Salah sangat pengajian seumpama tu. Quran sebut, hadis sebut, kitab pun sama juga. Kita ngaji pekoh. Kita ngaji pekoh. Sesuatu yang merubuhkan sifat air. Jadi air itu menjadi air mutaghayyir contohnya. Sesuatu yang merubuhkan sifat air. Sesuatu tu macam kalau kita kat teh Milo lah. Kalau dah kitab sesuatu tu contohnya macam buah, daun kayu. Sesuatu tu umpama garam bukit, garam laut. Itu sesuatu. Kalau kita sekarang sesuatu tu teh, Milo. Sesuatu yang merubuhkan sifat air. Bau ke, warna ke, rasa ke, tanah contohnya. Kalau kita pekoh bukan gitu, kita ngaji bab air. Adakah sesuatu tu boleh merubah air? Contohnya teh Milo boleh merubah air. Tanah boleh bekas pada merubah air. Teh Milo makhluk tak boleh bekas. Tanah makhluk tak boleh bekas. Kenapa kata teh Milo yang merubuhkan sifat air? Tanah yang merobohkan sifat air. Dan kita pekoh. Mana Tuhan situ? Itu dia panggil isnad majazi. Sandar pada asbab. Hakiki pegangan tetap dah. Air itu berubah jadi coklat. Air itu berubah jadi merah. Air itu berubah jadi hitam. Perbuatan Allah. Bukan perbuatan asbab. Makhluk tidak ia bekas. Tapi kita pekoh tak kata tak kepada asbab. Tak ada masalah. Jangan-jangan salah bukan jian pula ni. Cakap sikit mu ni tak ada Tuhan ni. Jangan-jangan tu salah sangat. Memang salah sangat. Bukan salah kecil sikit. Tu cakap sebab tak ada salah dia. Quran pun sebut, hadis pun sebut, kitab pun sama. Sesuatu benda yang menegah air sampai ke kulit. Kita nak berwuduk, kita nak mandi wajib, syaratnya jangan ada sesuatu yang menghalang air daripada meratai anggota wuduk, menghalang air daripada meratai anggota mandi wajib. Umpama getah, umpama sisik, contohnya lah. Jadi getah sisik ni adalah sesuatu yang menghalang air daripada meratai anggota wuduk ataupun anggota mandi wajib. Tak ada ni. Getah sisik boleh menegah air meratai. Adakah getah sisik boleh bekas? Tak kata air di tempat tu Allah yang buat. Bukan getah tu yang bekas. Bukan sisik tu yang bekas. Itu hakiki dia. Tapi kita kata apa? Kita kata getah tu lah. Jangan biar ada getah. Tak kata air tak sah wuduk. Tak kata air tak sah mandi wajib. Jangan biar ada getah. Jangan biar ada sisik. Sebab getah tu menghalang air daripada meratai anggota wuduk. Sisik tu menghalang air. Getah tu bukan makhluk. Sisik tu bukan makhluk. Makhluk tak boleh bekas kan? Itu panggil asbab.
Tak ada salah. Macam sekarang lah. Viral, vaksin. Viral, vaksin. Tak apa-apa pun. Dah viral ni boleh beri penyakit kita ke? Allah. Makhluk mana boleh bekas? Dah vaksin tu boleh menahan ke daripada dijangkiti oleh COVID. Vaksin makhluk tak boleh bekas. Dah sebut kata vaksin asbab. Tak ada apa pun. Tu cakap langsung tak sebut Tuhan. Macam kita cakap bak air tu lah. Ke ngaji pekoh macam mana? Ngaji pekoh? Ngaji bak air tadi? Berubah. Ada tak? Ustaz mengajar tu, perbuatan qada qadar ada tak? Ni ngaji pekoh. Ngaji bak air. Air mutlak, air musta'mal, air mutaghayyir, air mutanajjis, apa semua tu lah. Berubah air ni. Berubah air ni. Ada tak? Berubah tu qada qadar. Ada tak Ustaz sebut? Tak pun. Tak ada Tuhan ke? Tak. Ni pegangan tu tak ada. Sama lah kau cakap vaksin tu. Vaksin. Begitulah. Ke kan ni? Ni jangan salah faham situ. Jangan salah bawakan situ. Tambahan pula ialah yakin dan percaya vaksin selamat dan berkesan. Yakin dan percaya vaksin selamat dan berkesan. Allah, orang pun komen lalu. Inilah percakapan orang yang tidak ada Tuhan. Ya, cakap tu orang Islam. Tak ada Tuhan macam mana? Tu yakin percaya pada makhluk ah? Itu bukan yakin percaya pegangan. Macam kita lah, yakin percaya. Kalaulah sianu-sianu yang buat satu-satu pekerjaan, saya yakin, saya percaya, beres. Kalau orang lain tak boleh harap. Tapi kalau dia yakin, saya yakin. Dia saya yakin. Saya percaya, kalau dia yang buat, tak ada masalah. Pegangan? Tak. Pegangan Allah Ta'ala belaka. Tapi kita cakap yakin, percaya. Anak ni seorang, saya yakin. Anak ni seorang, saya percaya, saya harap. Tak ada Tuhan. Tak, itu asbab. Jadi kadang-kadang hok tak faham bab pegang satu, hok terlajuk. Jadi cakap asbab pun salah. Jangan. Kadang-kadang dahulu sampai peringkat mengkafirkan orang Islam kerana percakapan asbab. Telang panedo, hilang penipala. Kafirmu, tak ada Tuhan. Kita man kafara mu'minan kafar faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan orang mukmin, kafir itu akan balik pada diri dia sendiri. Tu dia cakap panedo, cakap asbab. Tak ada salahnya. Sungguh tempat kita ni ada orang yang mengaji dengan guru yang bawa ajaran yang salah seumpama tu. Cakap sikit, mu tak ada Tuhan. Obat. Oh, kena molek malam ni. Selera nambah. Kenyang. Syirikmu. Bukan nasi yang mengenyangkan. Allah. Kawan tu cakap, yelah, kena molek selera jadi nambah. Kenyanglah. Tu cakap asbab, bukan pegangan. Kita orang Islam yang beriman. Sekalian adalah perbuatan Allah. Jadi cakap virus ke vaksin ke, itu hanya cakap asbab. Lepas tu kata vaksin tu selamat dan berkesan, kita tengoklah pula. Selamat, berkesan. Ratus-ratus juta dah orang cocoknya. Lepas tu macam mana? Hak adah yang berlaku berulang-ulang, selamat. Sudahlah. Ada seorang yang tidak selamat, ada. Berlakulah. Hak sebaliknya, pelik apanya? Apa obat sekalipun, ada orang okey je. Ada orang bekok muka. Ada ni. Bukan hak vaksin ni. Obat-obat lain pun samalah. Orang lain makan ubat tu, okey. Dia makan ubat tu sembak. Tak ada sembak. Kena ubah ubat lain. Orang duduk makan belaka ubat tu. Orang boleh. Dia sembak. Tak ada sembak. Bukan sembak hak pinggang tidak berfungsi tu bukan ni. Dia bukan masalah tu. Yang orang lain comel je. Samalah. Asbab. Kadang-kadang Tuhan jadi comel. Kadang-kadang Tuhan jadi sebaliknya. Hak Tuhan belaka kan? Itu atas jalan ikhtiar dan usaha.
Selamat dan berkesan. Berkesan sungguh kedak. Tengoklah. Tak ada masalah tu. Itu hanya ikhtiar usaha. Pegangan kita, selamat perbuatan Allah, berkesan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang ambil mana tak tahulah. Mudah komen. Percakapan yang tidak berakidah. Yakin, percaya, kawi, selamat dan berkesan. Saya tak ambuh cocok. Tak so cocok lah. Kamu bukan barisan hadapan pun. Pelik apanya. Pelik. Bukan orang wajib kan. Duk serabut, duk baloh. Cocok vaksin kan dia bubuh. Chip apa? Chip apa? Chip. Tahu chip? Chip ke tau? Hak naik motor. Bukan chip. Chip. Bukan chip tu hak polis naik motor. Jadi, dah ingat je? Cik ke tau? Cik ke tau? Hak polis naik motor tu. Hak muda-muda lah. Hak tu tua sikit. Dah tak? Cik ke tau? Gaji tak dah? Apa gaji tak dah? Cik. Dah, BJ and the Bear takkan tak dah. Sama dulu-dulu lah. BJ and the Bear, Combat. Hide Chaparral. Tu zaman dulu. Cik ada orang tak? Cik tu. Dia kata, cocok vaksin, masuk cik dia kata. Cocok lah, susah. Bukan wajib kan. Tapi nanti kalau nak pergi Mekah, Saudi kata kena cocok, terus pergi Mekah lah. Ayah apanya? Pergi ke orang lain lah. Tak mau cocok sangat. Jadi awak sibuk. Tak sibuk jadinya. Kita nak cocok apa? Kita tak sakit. Takkan orang tak sakit ni nak telan Panadol dia kata. Tak cerdik lah gitu. Kitanya sehat, telan Panadol. Samalah juga, tak cerdik lah. Kita sehat, nak pergi cocok vaksin. Jadi tak kerti nak beza Panadol dengan vaksin. Panadol ni orang demam makan Panadol. Vaksin ni orang sehat lah supaya tidak kena penyakit. Ke mana? Kan orang sehat telan Panadol, bodoh dia kata. Dah pening dok, demam dok telan Panadol. Sama juga orang sehat. Cocok vaksin bodoh buat sehat. Jadi dia bodoh dah nak beza Panadol dengan vaksin. Panadol ni orang sakit makan Panadol. Vaksin ni orang sihat lah cocok supaya tak kena penyakit. Ke mana? Lepas tu kena tak kena, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala tu pegangan. Itu hanya ikhtiar usaha asbab jua. Mana kalau cakap pun cakap asbab jua. Pegangan tetap dah. Keesaan pada perbuatan. Tauhid yang sesuci-sucinya. Tauhid yang sebersih-bersihnya. Bersih daripada mensyirikkan Allah pada perbuatan. Kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang sebersih-bersih inilah yang dijadikan asas kepada ibadah kita. Tanpa tauhid yang sebersih-bersih ni, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu bila pula soalan ni? Cukup dah masa ni. Tapi dah janji dah tadi, kita tengok lah. Tengok soalan. Soalan ni, dia ada soalan tanya bab forex. Bab forex tanya dengan forex lah. Pertukaran mata wang tu. Soalan dianya, seseorang imam yang waswas bilangan rakaat dan makmum tiada menegur seakhir imam memberi salam. Ada seorang makmum yang kata subhanallah, adakah imam kena bangun? Imam waswas bilangan rakaat. Makmum tiada menegur. Seakhir imam beri salam. Ada seorang makmum yang kata subhanallah lepas imam beri salam lah. Adakah imam kena bangun? Beri salam dah, bangun apa lagi pula? Imam waswas bilangan rakaat. Waswas kita tak bicara. Kita bicara syauk. Waswas ni mari lintasan kaca tu, asal peduli tu. Kita cukup dah. Tak ada sudah ai nah. Ni betul-betul syauk. Syauk 50-50. Waswas ni mainan. Jangan sebut waswas gitu. Seorang imam yang waswas bilangan rakaat. Waswas jangan duk layang. Tapi kalau syauk, syauk orang terkira. Syauk bilangan rakaat. Bila syauk bilangan rakaat, imam tadi wajib kena ambil hak yakin.
Dia syok kalau semayang 4 rakaat. Baru 3 ataupun sudah cukup 4. Baru 3 ataupun sudah rakaat yang keempat. Maka antara 3 dengan 4 mana hak yakin? 3. Ketiga tak yakin kau. Kalau 3 tak yakin juga, 2 ataupun 3 lah. 3 yakin. Jadi 4 ni kemungkinan ya, kemungkinan belum. Jadi hak tak yakinnya 4. Maka wajib pilih 3. Kena tambah rakaat lah. Kena tambah rakaat. Ini tak ada tambah rakaat ni. Tasyahud akhir beri salam. Mana makmum pun tegur. Kata mana pula? Wajib pilih hak yakin. 3 rakaat. Dia pun naik tambah 1 rakaat. Tiba-tiba makmum, subhanallah. Sebab apa? Cukup dah 4 rakaat. Contohnya. Sekarang ni, tu imam, dia syok lagi lah. 3 ke 4, 3 ke 4. Imam, bukan imam ni. Kita sendiri pun sebenarnya seorang diri, seumpama tu lah. Kita pun naik 1 rakaat lagi. Tiba-tiba makmum di belakang, subhanallah. Tegur. Maknanya apa tu? Cukup dah 4 rakaat. Itu rakaat kelima dah. Maka tu imam dia asalnya apabila ditegur dengan subhanallah contohnya, tu imam tak boleh turun. Dia kena pakai keyakinan sendiri. Bukan tu imam ni bila makmum subhanallah dia turun-turun, bukan. Tak. Tu imam kena pakai keyakinan sendiri. Cuma makmum peringatkan, kalau tu imam dia kira 3 baru, kekalkan rakaat ketiga, tambah 1 rakaat lagi. Melainkan kalau makmum di belakang tu ramai tak bangun belaka, tasyahud akhir belaka. Barulah tu imam dia kena turut hak ramai, yang tak mungkinlah hak ramai tu salah rakaat, kamu seorang adalah salahnya. Mana ni? Mana ramai belakang ni. Tapi kadang-kadang makmum ni pula bila tu imam bangun tambah rakaat sebab dia syok. Ada tu makmum yang bangun juga, ada makmum yang tasyahud akhir. Hak tasyahud akhir tu subhanallah. Tu imam pun perasan. Nampak kaki kanan, ada hak tasyahud akhir. Mana? Berarti rakaat keempat dah. Sebahagian tu berdiri juga. Jadi tu imam, dia kena ambil hak yakin dia. 3 rakaat. Kalau makmum hak yakin sudah 4 rakaat, makmum kena tunggu situ. Tak boleh nak naik rakaat keempat. Tak boleh naik lah sebab jadi, kalau naik dia rakaat kelima lah pula. Bagi dia. Bagi hak yakin, sudah 4 rakaat. Dia tak boleh turut tu imam. Tu imam ni pula tak boleh turut hak makmum di belakang tu. Melainkan kalau ramai tasyahud akhir belaka, barulah imam wajib kena turut. Hak ramai, tu imam kena turun tasyahud akhir. Ada gitu je. Nak ceritanya, apabila ditegur dengan subhanallah, bukan bererti imam kena turut, bukan. Subhanallah, dia pun bangun misteri, naik berdiri. Apa tu imam degil? Dah. Dia tak boleh turut. Orang ni pernah berlaku lah. Dia semayang sekelamin. Jadi, makmum seorang je. Suami dia naik rakaat keempat, dia tepuk tangan. Suami tak peduli. Sebab dia yakin. Baru 3, kenapa nak turun? Isteri dia ni, yakin 4 dah. Tak ada masalah. Pakai keyakinan masing-masing. Betul macam mana? Suami yang yakin 3 ataupun di shot 3 atau 4, dia wajib kena pilih yakin. Dia nak kekal kat keempat, bagi dia. Isteri ni pula kata cukup dah 4. Tunggu tasyahud akhir dia bawah. Lepas tu tunggulah suami imam tu selesai 1 rakaat, tasyahud akhir bersalam, barulah bersalam. Kalau nak mufarakah, niatlah mufarakah, boleh salam awal. Gitu jelah. Yang ada ni. Lepas tu tak suruh balah mana? Dia balah pula. Dia kata abang 5 rakaat, dia kata. Kamu 3 rakaat. Dibalah 2 tu pula. Tak ada apa. Tak sedap balah lah. Tak sedap balah. Sah kedua-dua. Lepas tu jangan duk pasang CCTV pula. Tak payahlah gitu. Pasang CCTV nak tengok siapa betul antara 2 orang sama tua ni. Bukan sekali berlaku, acak kali berlaku. Janganlah pak. Anak pasang CCTV. Kita bilang. Siapa hak sebenarnya? 4 rakaat. Tahu ayah. Ada ni. Maknanya hak yakin kata 3 kena tambah 1. Yang yakin kata cukup dah. Tunggu tasyahud akhir. Jangan ikut. Gitu je lah. Mana bila makmum tegur subhanallah, makna bukan kata imam kena turut, bukan. Imam kena pakai keyakinan sendiri. Kemudian berkaitan dengan selepas sembahyang, sapu kepala, sapu muka apa semua,
Itu hadis daif yang ada dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi rahimahullah. Itu terpulang lah. Di dalam kitab Pekoh jarang kita jumpa. Sapu di ubung-ubung, sapu di muka, jarang kita jumpa. Itu ada dalam kitab Al-Azkar bagi Imam Nawawi, tapi hadis tu hadis daif. Tapi hadis tu boleh beramal, bukan daif jiddan. Itu terpulang. Muka masing-masing. Nak sapu-sapu, tak ambuh sudah. Jangan sapu muka orang sudah. Dah. Yelah orang tua ni, dia sapu muka belakang. Sapu kepala dan sapu muka. Jadi, satu kelas tu, jadi ustaz tu kata, bid'ah. Sapu muka. Jadi, dah ustaz kata bid'ah. Dah sapulah makcik ni orang tua ni. Sapu. Tak apalah. Lepas tu, dia ngadu pula ustaz rasa macam tak sudah je semayang. Apa pula makcik tak sudah semayang? Dah raut muka dia kata. Rasa macam tak cukup. Rasa macam dah daripada budak dia raut muka lepas daripada memberi salam kan. Bila ustaz tu kata bid'ah, dia pun turutlah tak sapu, tapi dia tak sedap dia kata. Rasa macam tak selesai sebab tak raut muka. Makcik raut lah makcik. Dah ustaz tu kata bid'ah, makcik jangan raut muka dia. Makcik raut muka makcik sudahlah kata. Dah raut muka dia sudahlah. Ada hadis tu hadis daif tu terpulanglah. Dan kita Al-Azkar bagi Imam Nawawi. Kemudian orang Ning ni dia banyak soalan, tapi soalannya berkait dengan tabir yang memisahkan jemaah muslimin dengan jemaah muslimat. Adakah sudah memadai dengan tabir yang jarang atau perlu membuka tabir seluas seorang boleh melaluinya semasa sembahyang? Bagaimana jika tabir tidak dibuka? Soalan ketiga, adakah semua tentang buka tabir itu sama antara masjid dan surau? Jadi dia berkaitan dengan antara imam dan makmum. Antara makmum dan imam. Sekali makmum ni makmum perempuan. Jadi antara imam dengan makmum ni, makmum lelaki perempuan sama. Tidak ada yang menghalang daripada sampai kepada imam. Tetapi berbezalah antara masjid dengan surau. Masjid di luar. Masjid di luar. Maknanya kalau kata tutup sekalian tabir pun, kita masih lagi boleh pergi kepada imam. Pasti boleh lah sebab ada pintu di belakang. Maka okey je lah. Bila pintu di belakang, jadi makmum pergi kepada imam akan jadi membelakangkan kiblah. Tak apa kalau masjid. Masjid tak ada masalah. Makmum tidak pergi kepada imam. Tapi kalau makmum nak pergi kepada imam, ada ni. Jadi sekarang ni, kalaulah kata masjid, tutup penuh. Tabir tutup penuh dengan kain ke, dengan papang ke, tak kira lah. Andainya sebelah hadapan habis tutup, sebelah sisi pun habis tutup. Yang ada pintu, mesti ada pintu. Tidak perempuan nak masuk kot mana. Takkan nak khabat atas siling pula. Jadi maknanya pintu ada sebelah belakang. Berarti kalau makmum perempuan pergi kepada imam, dia akan berpaling dada ke arah belakang, barulah berpusing kepada imam. Jadi panggil membelakangkan kiblah untuk pergi pada imam. Masjid tidak ada masalah. Masjid tidak ada masalah. Hak timbulnya surau. Surau wajib ada tabir ke dinding ke sama. Antara makmum tadi ni dengan imam wajib kena ada laluan yang tidak terhalang. Laluan tadi, buka tadi, pastikan sebelah hadapan kiblah ataupun sebelah sisi. Tapi kalau sisi yang paling hadapan. Jangan sisi ke tengah, jangan sisi ke belakang. Sisi paling hadapan. Ataupun betul-betul di hadapan lah. Itu seeloknya. Wajib kena buka. Cuma timbul persoalan, kalau macam ditanya di sini, tabir tu tabir hak nipis. Dia, pandangan dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Jadi pandangan mazhab Syafi'i satu pandangan, as-satrul muwakhkhar dipanggil. Tabir yang terhulu, walaupun nipis sekalipun, walaupun nampak sekalipun, masih lagi tidak memada. Satu pandangan pula, tabir yang nipis yang sudah boleh nampak makmum di hadapan, tak apa dah. Dia gitulah. Tapi kalaulah ada dua pandangan seumpama tu, kita bukalah. Barulah lepas. Ada ni. Tapi kalau surau, tetapi langsung tidak ada tabir. Tidak langsung tidak dibuka. Tabir nipis pun tak ada, buka pun tidak. Pandangan dalam mazhab Syafi'i kita memang tidak sah sembahyang dalam tabir tu.
Tapi ini semua perkara yang khilafiah lah. Biasanya terkadang saya pergi mana-mana tempat, surau sahaja. Maknanya antara perempuan dengan lelaki memang tidak ada langsung. Ruang dibuka tak ada. Tapi saya tak pernah sentuh pun. Saya biar ke umpama tu je lah. Sebab ini perkara yang khilafiah. Pandang-pandang mazhab yang lain, dia tidak ada masalah. Tapi kita bermazhab Syafi'i, kalau tanya kita ceritalah. Jadi mana ada pandangan, kalau tabir, ini surau bukan masjid. Kalau tabir tu nipih, nampak di hadapan tak apa dah. Tapi setengah pandangan tak boleh. Nampak satu perkara. Boleh pergi. Nak pastikan boleh pergi. Dah tabir, langgar, boleh pergilah. Tabir, tebal pun langgar, boleh pergi. Kena boleh pergi. Kalau papan hak jenis ada kan, hak jenis papan hak ada roda di bawah tu kan, pun boleh pergi juga kalau langgar. Sekarang betul, tabir nipih nampak di hadapan. Dia nampak satu. Jangan ada yang menghalang ru'yah. Mana kena nampak. Satunya jangan ada perkara yang menghalang murur, pergi. Walaupun tabir tu nipih, nampak satu hal, okeylah. Tapi menghalang pergi. Kalau nipih kita boleh pergi. Dia tabir ni nipih ke, tebal ke, memang boleh pergi belaka. Langgar je lah. Tapi tak kira gitu, dia tidak boleh pergi. Dia panggil apa? Menghalang pergi. Jadi, walaupun ada pandangan kalau tabir tu nipih okey dah. Tapi seeloknya, kita bukalah. Buka untuk seorang boleh melalui. Untuk kita lepas dalam mazhab Syafi'i tak ada khilaf. Buka tabir tu. Tapi setengah-setengah tempat tu dia tak boleh. Buka je tabir dia tutup. Buka je dia tutup. Siapa dia? Berlaku tu orang lelaki pula yang buka. Orang lelaki. Lepas komak, orang lelaki pergi buka. Dia tutup. Orang lelaki mana galak Dah siapa duduk dekat-dekat dia buka tabir. Hak tua dah mak haji, tak ada nak galak-galak dengan mak hajinya. Dia marah orang buka. Lepas tu macam ustaz, dah balas-balas lah kat mana dia lah. Padahal buka tabir tu, letaklah hak tu tua situ. Kalau ada hak jenis suka berpaling tengok, kali tengok orang tua dah, kali tak paling dah. Gitu je lah. Bukalah. Mana kalau kata nipih pun, nipih-nipih lah. Buka masa semayang je. Lepas tu sesat tutup balik. Ada masalahnya. Ini hak surau lah. Kalau masjid ada isu. Masjid ni tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita sekarang berkaitan, dia ni semua berkait dengan syarat berjemaah. Kita kena belajar molek bab syarat berjemaah. Syarat berjemaah ada 12 syarat. Syarat berjemaah kena belajar molek. Sekarang ni bila berlaku COVID menyebabkan penjarakan, terkadang masjid sekarang ni bukan keluasan masjid dah sekarang ni. Maknanya boleh semayang di tanah-tanah boleh semayang kan. Dahulu 40 orang naik kepada keluasan masjid. Bila masjid penuh 600 ke 700 ke, ditutup pintu pagar, tak boleh masuk dalam. Sekarang sudah tidak ikut keluasan masjid. Maknanya boleh sembahyang di tepi-tepi masjid. Bila sembahyang tepi masjid ni kena pastikan syarat mencukupi dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi tak berapa memuaskan kalau syarat mengikut mazhab Syafi'i kita. Tak berapa memuaskan. Kadang-kadang pintu tak buka. Makmum tu ada di tanah bukan masjid. Kalau makmum tu dalam masjid semua, ruang utama solat, aircon ditutup, tak ada masalah. Tapi kalaulah Jumaat ni orang sembahyang di tanah bukan masjid, wajib kena buka pintu. Pada ni. Untuk biar luluh pandangan mazhab Syafi'i kita lah. Dia ada masalah sikit apabila berlaku COVID penjarakan ni, baru kita boleh nampak kadang-kadang pihak masjid sendiri pun tidak memahami berkaitan dengan syarat-syarat untuk memastikan makmum yang bukan berada di ruang masjid sah berjemaah mengikuti imam yang berada dalam masjid. Kalaulah tidak sah berjemaah, maka makmum yang berada di luar kawasan masjid yang tidak sah berjemaah tidak sah sembahyang. Tu benda berkait dengan syarat sah berjemaah. Kita berjemaah rajin, tapi kita tidak ada penekanan berkaitan dengan syarat untuk sah berjemaah. Kena ngaji molek tu. Bukan ngaji muafiq masbuk saja. Bukan ngaji muafiq masbuk saja dah.
Ngaji muafiq masbuk itu satu daripada beberapa syarat untuk sah berjemaah. Bukan hanya semayang berjemaah, belajar muafiq masbuk saja. Dah. Itu di antara. Itu di antara yang wajib kita kena belajar berkaitan dengan syarat berjemaah. Di antaranya berkaitan dengan makmum, muafiq makmum masbuk. Itu di antara. Dia kena lengkapkan pembicaraan berkaitan dengan syarat-syarat berjemaah yang nyata sekarang tak berapa memuaskan kalau mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab-mazhab Hanafi, Maliki duduk mana pun tak ada apa masalahnya, sah berjemaah. Dia gitu jelah. Tak apa nak pakai mazhab lainnya, bukan nak pakai mazhab lain. Pakai mazhab Syafi'i lah. Nak pakai mazhab Syafi'i mana tak reti. Tak reti ni pula ni, tak reti orang masjid sendiri yang tak reti. Susah lah. Orang hak mari majmu'ah tu hak tak reti dah. Hak pihak masjid pula tak reti juga. Sebut pihak masjid ni ramai kalau kira ni masjid ni. Jadi tak pastilah pakai pandangan-pandangan mazhab yang lain. Bukan nak pakai pandangan mazhab lain. Berarti kita ni ilmu mazhab Syafi'inya tidak ada. Bila. Lewat dah ni. Kesan lebih. Hak mari dahulu sejam 22 minit. Sejam 22 minit. Ni boleh dah ni. Ni pun dekat-dekat dah ni. Dekat-dekat dah ni. Kan je. Tadi kata kalau ada soalan hak ni, tak payah dah lah. Cukup dah. Cukup dah. Kan ni? Jadi setakat itulah dulu. Mudah-mudahan kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu dan kekuatan di dalam beramal. Ilmu satu, kekuatan dalam beramal satu. Mudah-mudahan kita dikurniakan agama yang suci, bermula dengan akidah yang suci, zahir kita pun suci, syarat sah sembahyang, batin hati kita pun suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.